Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Ustaz Muhammad Yusuf Arbain dan kepada semua jemaah-jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jam menunjukkan tepat pada pukul 9.30 pagi. Maka saya akan menjemput Ustaz untuk memulakan pengajian kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sidang jemaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita merafakkan, kita mengucapkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita sekali lagi keizinan pada hari ini untuk kita memperbaiki kehidupan kita, kita bertaubat pada Allah Azza wa Jalla, kita menghapuskan dosa-dosa kita, kita sama-sama menambahkan amal-amal kebaikan kita. Moga-moga apa yang kita azamkan, Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita rahmat, Allah memberikan kita hidayah, Allah memberikan kita taufik untuk kita sama-sama terus memperbaiki hidup kita, kita berusaha untuk menjadi hamba yang sebenar-benar hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini seperti yang kita rancangkan, kita akan menyambung siri yang kedua, tajuk kelebihan amalan yang berkaitan dengan manusia yang lain. Jadi ini adalah siri yang kedua. Ini bermakna kita telah melalui siri yang pertama pada minggu lepas, yang mana pada minggu lepas, alhamdulillah, kita telah mempelajari 13. Ada 13 amal-amal yang berkaitan dengan hubungan kita sesama anak-anak Adam. Tajuk ini sebenarnya memberikan kesan yang besar dalam hidup kita kerana hubungan kita dengan anak Adam ini sebenarnya ada banyak pahala yang Allah boleh berikan, yang Allah nak kurniakan. Kadang-kadang ada ketika kita terlepas pandang manusia yang ada di sekeliling kita. Manusia yang ada dalam rumah kita itu ada pahala yang banyak yang kita boleh dapat.
jiran yang duduk di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kita pun di sana ada kelebihan amalan pahala yang sangat besar yang Allah nak berikan. Ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, orang-orang Islam yang lain yang ada di sekeliling kita ini, semuanya ada pahala yang banyak yang kadang-kadang kita terlepas pandang untuk kita manfaatkan. Jadi sama-sama kita manfaatkan manusia-manusia yang ada di sekeliling kita. Tuan-tuan, pagi ini kita terus masuk kepada amalan yang ke-14 yang berkaitan dengan manusia. Tapi sebelum tu, izinkan saya membuat pengulangan. Saya hanya menyebutkan amalan yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Seperti yang tuan-tuan lihat pada paparan di Zoom skrin tuan-tuan dan perempuan, pada minggu lepas kita telah menyebut ada kelebihan yang Allah nak beri kepada menzarahi orang yang sakit. Ini dikaitkan menzarahi orang yang sakit ini, kita seolah-olah kita berada di dalam kebun syurga. Kemudian kita akan mendapat solawat, kita akan didoakan oleh 70,000 para malaikat berdasarkan hadis yang telah pun kita bacakan. Yang kedua adalah pada amalan kita menzarahi orang Islam yang lain kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada peluang nak ziarah, pergi berziarah. Tambah-tambah lagi jika yang kita nak ziarah itu adalah kaum kerabat kita. Jadi rajin-rajinkanlah diri untuk menziarahi sanak saudara kita, rakan-rakan kita, saudari Islam yang lain. Kemudian yang ketiga, kita dah sebut pada minggu lepas adalah menghiburkan, mengembirakan orang-orang yang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang keempat iaitu memperbanyakkan, menyebarkan, mengucapkan salam. Yang kelima, kita menjamu, memberi orang lain makan, terutama kepada yang amat memerlukan makanan. Yang keenam, kita menyambung hubungan silaturrahim. Yang paling ditekankan adalah silaturrahim dengan sanak kaum kerabat kita. Yang ketujuh adalah kita menjaga maruah orang lain. Kita jaga aib orang lain, Allah Ta'ala akan palingkan muka kita daripada api neraka. Tapi kalau kita mudah menyebut keaiban orang, kita tak berusaha untuk menjaga maruah orang, kita bimbang muka kita ini mudah untuk Allah tempiaskan, untuk Allah dedahkan kita kepada api neraka. Na'udzubillah. Yang ke-8 adalah memberikan tunjuk ajar. Kita mengajar manusia-manusia kepada kebaikan yang boleh membawa kita dekat kepada Allah, kita ajar. Maka kita akan dapat pahala orang yang mengamalkan apa yang telah kita ajarkan. Kalau kita ajar dia macam mana nak solat, maka jika dia solat, kita dapat pahala dia mengerjakan solat. Yang ke-9 adalah mendoakan orang lain supaya orang lain itu mendapat keampunan. Bukan kita hanya berdoa minta Allah ampunkan diri kita sendiri, tetapi kita juga mendoakan kepada Allah supaya orang lain, lelaki yang beriman, perempuan yang beriman, Allah memberikan pengampunan. Yang ke-10 adalah membantu menyelesaikan keperluan dan hajat orang lain. Seperti mana yang kita nukilkan hadis yang Nabi SAW mengatakan,
daripada duduk iktikaf dekat Masjid Nabawi selama 1 bulan, lebih baik, kata Nabi, lebih suka jika Nabi boleh tolong seorang manusia dalam menunaikan hajatnya. Yang ke-12 adalah pada membantu ibu tunggal dan orang miskin. Yang ke-12 adalah memperbaiki hubungan sesama Muslim. Yang ini kalau ada berlaku perselisihan, pergaduhan, perbezaan pendapat sehingga boleh membawa kepada berbasam muka, boleh membawa kepada perasaan marah, dendam dan sebagainya, maka kita kena cuba. Kalau kita jadi orang tengah, kita cuba usaha untuk memperbaiki hubungan di antara satu dengan yang lain. Kenapa kelebihan dia? Kerana kelebihan ia boleh ia melebihi pahala orang yang berpuasa, solat dan sedekah. Contohnya, kalau bulan Syakban ni, kalau ada orang puasa banyak, Rejab dia puasa, Syakban dia puasa walaupun banyak, tetapi ada seorang insan, dia suka orang lain jadi baik. Dia suka menyatukan manusia. Darjat dia lebih baik daripada orang yang kuat berpuasa dan orang yang kuat salat. Seperti mana hadis yang kita sebut dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Sebab ramai manusia kadang-kadang dia hanya nampak hubungan sesama Allah saja, tetapi dia mengabaikan manusia-manusia yang ada di sekelilingnya. Tidaklah kita kata semua manusia seperti itu, tetapi ada. Dia kuat puasa, dia kuat majlis ilmu, pergi kuliah, dia sekian-sekian lah kan, kuat solat malam dia. Tapi Masya Allah, tetapi dari sudut hubungan dia dengan manusia gagal dia. Jadi jangan, kita kena baikilah. Sebab tu tajuk Fadail A'mal ni kita tekankan hubungan dengan manusia. Dan yang ke-13 kita sebut pada minggu lepas, iaitu mempunyai akhlak yang baik sesama manusia. Yang ini umum. Nombor 13 ni, kita cakap yang baik-baik, orang senang dengan kita menolong orang dalam kesusahan. Itu pun sebenarnya termasuk dalam akhlak yang baik. Kita bercakap menggunakan perkataan yang tidak menyakiti hati orang, itu pun termasuk dalam akhlak yang baik. Kelebihan dia boleh menyamai darjat orang yang berpuasa dan orang yang kuat melakukan ibadat solat. Jadi pada pagi ini kita sambung yang ke-14. Yang ke-14 adalah menzarahi dan menyembayangkan jenazah. Menziarahi jenazah dan menyembayangkan jenazah. Dia bukan ziarah saja, tetapi dia kena solat juga kepada jenazah tersebut. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim. Sabda Rasulullah SAW, man syahidal janazata, sesiapa yang menyaksikan jenazah. Dia tahu ada jenazah ni meninggal, dia pergi ke tempat jenazah itu berada, hatta sehingga yusalli alaihi falahu qiratun, sehingga jenazah itu disolatkan. Dekat sini ada syarat dia. Dia saksi, dia datang tengok jenazah tu, kemudian dia solat. Nabi kata apa pahalanya? Falahu qiratun, maka baginya 1 qirat. Biasanya orang yang solat ni dia tengoklah jenazah tu. Maksudnya dia solat, baginya 1 qirat. Inilah kelebihan amal menyembayangkan jenazah. Dia dapat 1 qirat. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, wa man syahidaha hatta tudfana, sesiapa yang menyaksikannya sehingga
dikebumikan. Dikebumikan. Falahu qiratani, baginya 2 qirat. Dia akan dapat 2 qirat. Kalau 1 qirat, ia merujuk kepada hanya solat. Hanya pada solat saja pada jenazah tersebut. Tetapi jika dia boleh solatkan jenazah, kemudian dia mengiringi jenazah itu ke tanah kubur, sampailah jenazah itu selesai dikebumikan, Allah bagi 1 lagi qirat, maknanya dia akan dapat 2 qirat. Para sahabat ada yang bertanya kepada Nabi SAW sebab mereka tak faham apa tu qirat. Maka Rasulullah menjawab. Rasulullah mengatakan, mithlul jabalainil azimaini. Jawab Rasulullah, ia seumpama 2 bukit yang besar. Mula-mula dalam lafaz hadis lain Nabi kata 2 bukit yang besar. Nabi kata pahala dia banyak. Umpama 2 bukit yang besar bagi 2 qirat. Maknanya kalau 1 qirat umpama 1 bukit yang besar. Kalau 2 qirat umpama 2 bukit yang besar. Dalam lafaz hadis yang lain, Nabi menyebut qirat itu umpama Uhudin, seperti gunung Uhud. Kenapa Nabi sebut gunung Uhud tak sebut gunung lain? Kerana gunung itu senang dilihat dan mereka sedia maklum tentang gunung Uhud tersebut. Jadi berdasarkan hadis ini, kita dapat pelajari bahawasanya kalau kita boleh solat, kalau lelaki tu memang tak dinafikanlah, dia memang sentiasa boleh solat. Tapi kalau bagi wanita yang dia boleh solat, maka ambil peluang solat. Kadang-kadang di kampung-kampung ni, ramai perempuan datang dekat rumah si mati tu, tapi nembang je kadang-kadang, sampaikan ketika jemaah nak solat, mereka tak solat. Jadi kita pun kadang-kadang rasa terkilan sangat. Cuba tuan bayangkan, kalau kita itu jadi jenazah, orang yang datang ziarah kita, dia sembang, lepas tu dia tak solat. Kita kena fikir kedudukan kita kalau kita jadi jenazah. Sedangkan salat menyolatkan jenazah itu merupakan satu keperluan hak si mati itu yang perlu kita tunaikan. Tambah-tambah pula pada solat jenazah tu merupakan saat-saat yang Allah Ta'ala boleh kabulkan doa. Kita minta ampun kepada Allah. Cuba kita bayangkan, kalau kita jadi tempat jenazah tersebut, orang tidak mahu menyolatkan kita. Jadi untuk memastikan Allah membalas jasa baik kita tadi, maka kita salatlah jenazah bagi siapa-siapa yang mampu. Salat jenazah tak perlu ada rukuk, tak perlu ada sujud, just ambil wuduk, nutup aurat, selesai. Kita mesti tutup aurat, orang perempuan kan. Jadi takkan dia tak tutup aurat. Sembahyang dia menutup aurat. Jadi ambil peluang untuk menyembahyangkan jenazah. Allah bagi 1 qirat tu, umpama 1 bukit Uhud yang besar. Tapi kalau nak mengiringi jenazah ke tanah kubur, ini ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Pendapat mengatakan kalau tak jatuh pada haram ke, dia jatuh kepada makruh. Sebab memang ada larangan wanita pergi ke tanah kubur mengiringi tadi itu. Dia datang pada hukum makruh. Dia ada 2, sama ada pergi dekat-dekat nak pergi kepada haram, ada ulama kata dia tak haram, tapi larangan tu ada. Ulama kata makruh. Cuba tuan-tuan tengok orang perempuan yang pergi ke tanah kubur, dia akan bercampur lelaki perempuan tak dekat tanah kubur. Dia tak perasan sebelah dia siapa, kanan dia siapa. Dia tak perasan. Sebab tu kena ada ilmu dalam hidup ni. Jadi
bab orang perempuan ni mungkin dia ada isu pada nak mengiringi jenazah sampai dikebumikan tu. Moga-moga kalau dia ada niat, Allah beri pahala seperti orang lelaki tadi. Tapi kalau orang lelaki, memang digalakkan pergi ke tanah kubur. Dia ada kelebihan yang lain ziarah tanah kubur tu. Maka dia pergi, dia akan dapat dua qirat, umpama dua bukit yang besar. Tetapi bayangkan Allah ni maha pengasih, maha rahmat. Orang mati je kita boleh buat pahala. Bayangkan, orang yang meninggal tu, Allah nak bagi pahala kepada kita. Cuba betul bayangkan. Punyalah Allah Ta'ala ni maha pemurah, kurniaan dia banyak. Orang mati apa kaitan dengan kita? Tapi orang mati itu sendiri menyediakan kita pahala yang banyak bagi kita yang hidup. Jadi ambillah peluang. Ambillah peluang pada kita menyembayangkan dan kita mengebumikan jenazah. Kita mengiringi jenazah sampai ke tanah kubur, khususnya orang lelaki, Allah akan beri dua qirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Kalau di bandar-bandar, wallahu alam, mungkin kalau di bandar, kalau di masjid bukan orang solat lah. Tapi kalau di rumah-rumah ni kadang-kadang ada yang buat, ada tak buat. Jadi lepas ni kita buat perubahan. Kita galakkan pada jemaah-jemaah muslimat untuk menyembayangkan jenazah. Baik, itu amalan yang ke-14 yang kita sambung daripada minggu lepas. Jadi kita jadikan amalan ini amalan yang ke-14. Kemudian kita pergi amalan yang ke-15. Amalan 15 ini kita sedia maklum, iaitu menjamu orang lain berbuka puasa. Maafkan saya tuan-tuan, saya terlupa nak terangkan yang dekat sini. Okey, begini. Kalau kita baca hadis ni satu jenazah, tapi kalau ada banyak jenazah, Allah tambah ikut jumlah jenazah lah. Kalau satu jenazah yang disembahyangkan, dia dapat satu qirat. Kalau dua jenazah, dua qirat. Kalau tiga jenazah, tiga qirat. Kalau empat jenazah, empat qirat. Kita biasa sembahyang jenazah ramai-ramai ni, kalau kita di Mekah, kalau kita di Madinah, selalu diumumkan lepas solat nak sembahyang ke jenazah. Jadi kalau jenazah tu ada 10 orang, sekali kita solat tapi ada 10 jenazah, kita akan dapat 10 qirat. Sebab hadis ni dia menyebut bagi satu jenazah. Nabi kata janazata. Maknanya satu jenazah, satu qirat. Jadi ambillah peluang pada amalan yang Allah nak berikan kurniaan yang banyak kepada kita semua. Okay, jadi kita pergi kepada 15. Yang ke-15, menjamu orang lain yang berpuasa. Dia bukan hanya pada puasa Ramadan, tapi pada puasa-puasa lain pun Allah boleh memberikan pahala kepadanya. Jadi kita yang tak puasa ni, kita tahu ada orang berpuasa, kita hubungilah dia. Hari ni nak buka puasa, saya jamu awak berpuasa. Awak nak makan apa? Awak cakap je nak makan apa. Saya akan jamu. Kita jamu dia makan. Bersabda Nabi SAW, hadis ni hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmizi. Nabi mengatakan, man fattara fa'ima, sesiapa yang memberi orang puasa itu pada, siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Maksudnya dia menjamu orang lain itu berbuka puasa. Tuan-tuan, buka puasa ni seteguk air dah buka puasa. Satu butir kurma dah buka puasa. Kita jangan ingat buka puasa ni mesti nasi biryani baru dia panggil buka puasa. Tak. Kalau kita bagi orang secawan air pun, kalau dia minum, kita menjamu dia berbuka puasa. Kalau kita bagi dia satu biji kurma, kita bagi dia satu biji kurma Yusuf Tayyub, kan? Dapat dikira orang berbuka puasa. Okey. Jelas tak tuan-tuan? Lepas tu apa kelebihan dia? Amalan dia menjamu orang buka puasa. Kelebihan dia, kana lahu mithla ajrihim, maka baginya
Baginya tu maknanya orang yang menjamu orang buka puasa tu, pahala dia dapat seperti pahalanya. Pahala apa? Orang yang berpuasa tu min ghairi an yanqutha min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Contohnya saya berpuasa. Tuan-tuan jamu saya buka puasa. Maka pahala puasa saya, pada puasa saya lah. Mungkin saya baca Quran hari tu, mungkin saya banyak solat ke hari tu. Puasa orang yang kita jamu tu, kita akan dapat pahala puasa dia. Lepas tu orang yang puasa tu kita dapat pahala macam dia, bukan bermakna pahala dia jadi kurang ke, tak ada. Dia tetap dapat pahala yang penuh, kita pun dapat pahala yang penuh. Hanya dengan kita memberi secawan air, seteguk air untuk dia buka puasa. Kita bayangkan, kalau kita boleh menjamu 100 orang dia berbuka puasa, 1000 orang, saya rasa tuan-tuan dah ada pengalaman siapa yang pernah pergi melakukan ibadat umrah pada bulan Ramadan. Saya pernah, alhamdulillah, pada hujung-hujung Ramadan. Tapi waktu tu kita jadi orang yang dijamu. Orang dijamu ni dia tak ada kelebihan dengan orang yang menjamu. Apa kata kalau tuan-tuan nak pergi buat ibadat umrah di bulan Ramadan yang akan datang, ada orang dia pergi sebulan, ada orang pergi sampai 2 minggu kan, seronok. Maka ambillah peluang buat satu program supaya kita menjamu orang nak berbuka puasa. Ambil peluang tu. Saya tidak ada pengetahuan lah macam mana nak ambil peluang kita nak jamu orang buka puasa dekat Masjid Nabawi ke, dekat Masjidil Haram tu saya tak tahu adakah kena daftar ke, nak kena buat apa tu, yang tu saya tak tahu. Saya wallahu taala a'lam. Yang tu saya tidak ada ilmu. Tapi apa kata kalau kita apabila kita pergi umrah, jangan fikir untuk diri kita je pergi umrah tu. Tapi kita cuba ketika kita berada di tanah suci, apa yang kita nak buat pahala dengan manusia yang ada di sekeliling kita. Antaranya kalau Ramadan, kita boleh menjamu orang berbuka puasa. Bayangkan, orang yang berpuasa, dia pula berpuasa di tanah suci. Macam mana agak-agak puasa dia? Dia buat apa kat tanah suci tu ketika dia berpuasa? Maka kita dapat pahala dia. Kalau kita boleh jamu 1000 orang, kita dapat 1000 pahala orang yang berpuasa. Cuba kita target, kita sasarkan tahun ni kita buat perubahan. Kita buat perubahan, kita kena bawa maklumat ni, kita kena sebarkan maklumat ni supaya ahli keluarga kita dia tahu. Kan, mama aku dulu kalau di Ramadan je, dia akan selalu ada satu peruntukan yang dia akan buat. Ataupun kita tak perlu bagi pada masjid ke, mungkin kita boleh bungkus sendiri ke, bungkus kita edarkan. Tak mesti kat masjid. Mungkin kita boleh berhenti di tengah jalan ke, kita buat makanan. Tuan-tuan, sekarang ni musim orang susah. Tapi kalau kita boleh jamu orang buka puasa tu, foreigner tu, datang pergilah setiap petrol pump tu, kebanyakan dia ada foreigner lah. Kan? Tadi bawa, kita suruh anak-anak cucu-cucu kita, okey, pergi dekat mana-mana petrol pump yang ada di satu KL ni, kau cari, kau bagi dia. Bagi. Tak bisa je foreigner lah. Siapa-siapa orang Islam makan. Allahu Akbar. Allah nak bagi pahala yang banyak. Cuba kita buat perubahan lah. Ya, kita cuba ambil pahala sebanyak yang mungkin. Apa kata mungkin kali ni Persatuan Wanita Islam Prihatin dia buat program selama 30 hari. Ya, kita pecah-pecahkan kumpulan, bungkus-bungkus makanan untuk orang berpuasa, kita pergi hantar. Pergi
Memang Moga-moga. setiap tahun kita memang buat itu, Ustaz. Setiap tahun kita Alhamdulillah. 3 hari ada. Ya, Memang setiap tahun macam ya, Alhamdulillah. Teruskan. Jadi pihak lain pun mungkin boleh menyumbang. Sebab kita kadang-kadang kita tak cukup tenaga untuk kita pergi hantar sendiri, kan? Tetapi kita carilah mana-mana badan seperti Persatuan Wanita Islam Prihatin ke, kita bagi sumbangan ini untuk sekian. Moga-moga kita dapat pahala. Baik. Kita teruskan dengan yang ke-16. Okay, yang ke-16 ni adalah kita membantu, memudahkan orang lain supaya mereka boleh lalu lalang. Ini maklumat yang ke-16 ni sebenarnya kita pernah bentangkan pada tajuk kita pernah bentang ada kaitan dengan bab sedekah dulu. Okay, kita tengok hadis dia. Okay, hadisnya sabda Nabi SAW, ada seorang lelaki ni, kata Nabi, lam ya'mal khairan qattun. Dia ni orang yang amalnya tak banyak. Ada seorang lelaki ni, amalnya dia tak banyak. Sampai Nabi kata, dia tak pernah buat baik sedikit pun. Tetapi, dia ni pernah buat baik hanya dengan membuang ghusna syaukin 'anil tariq. Dia pernah membuang ranting pohon berduri di jalan. Lelaki ni Nabi kata dia orang biasa-biasa je, amal dia tak ada. Tapi dia pernah buat amal, dia jumpa ada duri di tengah jalan, pokok yang ada duri, dia buang. Cuma dalam hadis tu, Nabi menyebutkan tidak pasti sama ada pohon tersebut jatuh melintang ke, dia potong ke, dia buang ke, tapi yang pastinya ia memang berada di kawasan orang nak lalu lalang. Dia dalam hati dia tu dia ada sifat rahmat kepada orang lain. Okay. Dia rasa nanti kalau aku tak buang benda-benda tengah jalan ni sekarang, orang terpijak, luka, kan. Dia umumlah. Kita jumpa kaca ke, kita jumpa benda-benda yang boleh menyebabkan orang accident ke, kan, boleh menyebabkan orang datangkan bahaya ke. Maka kita usaha untuk membuang dia. Macam lelaki ni, sampai Nabi kata dia tak pernah buat baik sikit pun, kata Nabi. Tetapi disebabkan rasa kasih dia tu, rasa dia fikir orang lain, tengok. Dia fikir orang lain tu, yang nak lalu lalang tadi tu. Maka tuan-tuan tahu tak apa yang Allah buat kepada lelaki ini? Maka kata Nabi SAW, فَشَكَرَ lahu biha fa'adkhalahu al-jannah. Allah berterima kasih kepada lelaki ini. Berterima kasih kepada Allah tu dengan Allah buat apa? Allah mengampuni dosa dia, lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga. Tuan-tuan, besar tak kelebihan dia? Sebab itu kita ni jangan selalu nak fikir kena buang sifat, fikirkan diri sendiri. Contoh apa? Kalau kita baca hadis ni, orang yang memudahkan, menyelamatkan orang lain untuk lalu lalang, senang lalu lalang. Tapi kadang-kadang kita menyusahkan orang nak lalu lalang. Parking kereta di tempat orang nak lalu lalang. Kita wallahu ta'ala alam, perbuatan seperti ini sebenarnya perbuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kita menyusahkan orang lain. Kadang-kadang iyalah, kan, kadang-kadang rumah, kadang-kadang ada tempat parking tapi jauh, tak nak bayar, sanggup parking depan-depan. Kadang-kadang berlaku banyak. Jalan raya punya nak singgah makan, punyalah nak singgah pergi beli barang, punyalah singgah nak pergi pasar malam dan sebagainya. Ni perbuatan macam ni Allah Ta'ala sangat tidak suka.
Lepas tu kita kena yang dia bukan masalah sosial saja tau. Agama Islam ni agama yang telah mengajar kita supaya ada perasaan, ada sikap mengambil kira orang di sekeliling kita. Jadi kita bayangkan lelaki yang amalnya tak banyak, tapi kerana dia menyelamatkan orang lain daripada pohon yang berduri tadi, dia mudahkan oleh nak lalu lalang. Allah terima kasih kepada dia, dengan Allah bagi balasan kepada dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Hadis dari riwayat Abu Daud. Cuba tuan kita imbau kembali, kita ingat, cuba kita perhatikan orang zaman sekarang ni, kalau dia, adakah dia memudahkan orang nak lalu lalang ataupun macam mana? Kita tengok. Sebab tu moga-moga polis-polis trafik yang jaga lalu lalang tadi, moga-moga Allah beri pahala pada dia yang ini. Orang yang buat jalan, kadang-kadang kita marah orang buat jalan sebab jalan dia jadi jam. Tak, tapi sebenarnya dia nak memudahkan orang yang akan datang. Kalau niat dia betul buat, bukan semata-mata kerja tetapi nak memastikan orang lain mudah nak lalu lalang, maka Allah berikan kepala kepada dia. Tapi kita pun kenalah ambil berat kalau memudahkan orang masuk, orang nak lalu lalang selamat masuk ke dalam syurga, tapi kalau kita susahkan orang, kita membahayakan orang pula tu. Fikir-fikirkan. Sebab isu sosial seperti ini kadang-kadang kita tak ambil, kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi kita kena ambil juga isu seperti ini supaya kita dapat baiki diri kita. Kita bayangkan kalau kita halang orang nak lalu, tak boleh, bahayakan orang. Kalau orang maki kita, kalau doa kita keburukan, macam mana kita hadapi? Kita tak suruhlah orang tu maki, tapi perbuatan kita ni kadang-kadang menyebabkan orang jadi marah, orang boleh bercakap benda-benda yang tak elok. Cuba kita fikir dalam hidup kita, cuba kita selalu fikir, apa yang aku boleh buat untuk mudahkan orang lain, untuk senangkan orang lain. Bukan fikir untuk kita saja. Janji aku boleh, janji aku senang. Bab aku tu kena buang. Kalau bab aku tu sifat iblis. Kita bukan aku. Kita kena fikir orang lain. Nanti saya akan bawa hadiah-hadiah tentang orang lain tu. Kemudian kita terus dengan amalan yang ke-17 pada memuliakan tetamu. Ini pun satu perkara yang kalau memuliakan tetamu ni, saya yakin semua orang ada sifat ini. Memuliakan tetamu. Tetapi sebab tu kalau tetamu datang, kalau kita ada kemampuan tetamu tu datang, ya Allah, dia bawa pahala tahu pada kita sebenarnya. Maksudnya pada dia tu sebenarnya kita boleh dapat pahala. Lepas tu saya sebut tadi awal-awal, orang sekeliling kita ni sebenarnya adalah lubuk pahala untuk kita. Maka tentang memuliakan tetamu ni, dia tidak adalah kelebihan yang macam disebut secara spesifik. Cuma memuliakan tetamu ni nak dikaitkan dengan iman. Sabda Nabi SAW, siapa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sesiapa yang beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya apa kelebihan dia? Kelebihan dia, kita menjadi orang yang benar-benar beriman. Maknanya iman kita itu iman yang sebenar. Kita ada iman apabila kita memuliakan tetamu kita yang datang. Contoh dalam Quran, manusia yang memuliakan tetamunya, tuan-tuan kena rujuk kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam yang dia memuliakan tetamunya daripada kisah
datangnya para malaikat ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak tahu itu adalah para malaikat. Tetapi Ibu Nabi Ibrahim tahu dia tu manusia, menyerupai manusia, datang rumah dia sebagai tamu, dia sambut. Maka dia cepat-cepat pergi menghidangkan panggang kan, anak kambing yang dipanggang. Lepas tu didekatkan makanan tu kepada tetamu. Itu contoh kalau kita nak tengok kisah dalam Quran manusia yang memuliakan tetamunya, ambil pada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita dapat menambahkan iman kita. Kita menjadi iman yang sempurna. Dikaitkan iman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Kita terus pergi kepada yang ke-18. Yang ke-18, kita menjaga hubungan kita dengan jiran-jiran kita. Kita jangan kita abaikan jiran-jiran kita di sebelah, jiran-jiran kita di sekeliling kita. Kita kena ambil peduli. Dan ada kelebihan yang sangat besar yang Allah nak bagi pada jiran. Baik. Hadis pasal jiran ni mungkin tuan-tuan dah pernah dengar, tapi sebelum tu saya nak kongsikan dulu dalam ayat Quran. Ada Allah menyebutkan tentang jiran. Cuba tuan-tuan perhatikan baik-baik. Dekat ayat surah An-Nisa, ayat 36, muka surat 84 ayat ini boleh ditemui dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Okey, ini amalan yang pertama, jangan buat syirik kepada Allah. Yang kedua, lepas ayat tentang syirik tu, Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Ni sekejap lagi saya akan kongsikan pasal ibu bapa. Allah dahulukan dulu ibu bapa, buat ihsan kepada mereka. Yang kedua, wabidil qurba, dan buat baiklah kepada kaum kerabat. Yang ketiga, wal yatama, kepada anak-anak yatim. Yang keempat, wal masakin, kepada orang miskin. Okey, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wajari, wal jar, iaitu jiran. Yang kelima, Allah melakukan ihsan, melakukan kebaikan kepada jiran. Cuma di sini Allah pecahkan jiran tu kepada dua kategori. Kategori pertama, dhil qurba, yang dekat, wal jaril junubi, dan jiran tetangga yang jauh. Tapi kita tengok dekat sini ada perkataan jiran. Ada dalam Quran rupa-rupanya pasal jiran ni. Kita ingat ibu bapa saja, tapi ada tentang jiran. Kalau Allah sebut dalam Quran tentang jiran ni, maknanya apa? Penting jiran ni dalam hidup kita. Jiran. Sebab tak ada orang yang hidup tanpa jiran. Melainkan kalau dia jadi tazan bolehlah. Duduk dalam hutan dia seorang-seorang tu, mungkin dia tak ada jiran lah. Okey. Sebab tu kadang-kadang yang ini kita kena baiki hidup masyarakat kita, komuniti kita. Jangan kita ni asyik yang kita tahu keluar pagi kerja, petang balik kerja, kita tak tahu apa sebenarnya isu jiran kita apa. Dahlah kita tak bukan ahli persatuan taman ke kampung ke apa. Kerja kita duduk kerja kita itulah, pagi petang di sendiri, pagi petang di sendiri, pagi petang siang malam fikir ahli
keluarga kita tanpa kita mengambil tahu sedikit tentang hal ehwal jiran kita. Sedangkan hal ehwal jiran kita itu termasuk di dalam ayat Quran. Kita bimbang nanti suatu hari nanti kita di akhirat, kita tersangkut nak pergi syurga kerana masalah jiran. Cuba fikirkan. Puasa kita okey, puasa lepas, solat lepas, perkara yang lepas. Tapi kita sangkut pada jiran. Jiran ini pula ada dua, yang dekat dengan yang jauh. Yang dekat ini kata para ulama tafsir, ada mengatakan jiran dekat ni adalah jiran yang ada hubungan sanak saudara, dia ada hubungan kaum kerabat, tapi dia jiran kita juga. Jiran yang jauh tu jiran yang bukan ada pertalian kaum kerabat. Ada para ulama mengatakan juga ia Islam dan dia bukan Islam. Termasuk juga dalam bab jiran. Lepas tu Nabi kata, Allah kata wasahibi bil jam, rakan sejawat kamu, wa bani sabil, orang musafir yang dalam kesusahan, wa ma malakat aymanukum, dan juga kepada hamba yang kamu miliki. Hamba yang kamu miliki ni, kalau pada ruang kita mungkin kita ada pembantu rumah kita, itu pun kita boleh buat pahala yang banyak pada pembantu rumah kita. Siapa yang ada bibi, siapa yang ada tukang gaji, siapa yang ada driver, siapa yang ada tukang kebun, siapa yang ada seketika rumah dia. Jangan diabaikan. Besar pahala sebenarnya yang Allah nak bagi. Kan? Kadang-kadang pintu syurga tu ada pada orang depan rumah kita, tapi kita tak ambil peduli pasal dia. Contoh, jiran-jiran kita ni semua lalu ke syurga lah ni. Pernahkah kita memandang jiran-jiran kita ni dengan jiran-jiran yang mereka inilah sebenarnya yang boleh bawa kita masuk ke dalam syurga? Pernahkah kita fikir seperti itu? Kita tak naklah fikir jiran aku ni nyampah aku, menyakit hati aku je. Kita tak nak. Kita cuba tukar jiran-jiran sebelah kanan kita ni boleh bawa kita ke syurga. Jiran sebelah kiri kita boleh bawa kita dalam syurga. Jiran depan rumah kita tu bawa kita ke syurga. Belakang kita tu boleh bawa kita ke dalam syurga. Saya akan tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan bukti jiran itu boleh bawa kita masuk ke dalam syurga. Ini ayat Quran yang Allah kata. Kita tengok pada hadis. Hadis yang ini pun saya rasa tuan-tuan pernah mendengarnya, tapi anggap ia sebagai pengukuhan. Kisah tentang seorang lelaki, dia pergi melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang dua perempuan. Lelaki ni ketika dia jumpa Nabi SAW, dia cerita. Dia kata sesungguhnya si Fulanah ni adalah ungkapan bagi seorang perempuan. Dia tak sebut siapa-siapa, tapi dia perempuan. Dia kata sesungguhnya si Fulanah ini, disebutlah dia apa? Dia banyak solat. Tengok dekat sini. Dia banyak solat. Dia rajin puasa. Dia kuat bersedekah. Tapi apa kekurangan dia? Annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Tetapi dia menyakiti jiran tetangganya dengan lidahnya. Kenapa Nabi sebut lidah? Bukan bermakna kalau kita buat dengan tangan, kita menyakiti jiran kita dengan tangan, dengan anggota badan lain tak termasuk, tak. Ini Nabi nak bagi tahu, menunjukkan bahawa kalau hanya dengan bercakap pun dah jadi berat, apatah lagi kalau kita buat dengan perbuatan menyakiti jiran. Menyakiti jiran ni apa? Kita semua sedia maklum. Apa yang boleh menyakiti jiran? Mungkin kita ambil parking dia ke, mungkin kita buat kotor di depan rumah dia ke, mungkin kita buat hinga-binga sehingga mengganggu jiran-jiran kita ke. Sebab tu kadang-kadang, kalau tuan-tuan yang biasa hidup dalam bentuk yang ada
serata kan, macam duduk pakma, duduk kondo sebagainya kan, dia bagus. Dia ada peraturan yang dia mengambil kira jiran-jiran. Itu sangat bagus sebenarnya. Kan? Kalau kita nak bertukang pukul berapa yang boleh, waktu bila yang boleh, itu sangat bagus buat macam itu. Kan tak boleh sebarangan orang luar masuk. Nak parking kena ada parking visitor dan sebagainya. Ini sebenarnya benda yang kita kena ambil berat tau. Jangan kita pandang ringan. Kan? Jangan kita ambil hak jiran. Ada setengah, sebab saya pengalaman duduk di rumah serata, berbentuk serata ni, macam-macam. Tapi sayanglah sebab jiran-jiran kita ni, kita kena tegur lah. Sama-sama kita buat baik pada mereka. Jadi lelaki, perempuan ni dia sakit hati jiran tau. Tapi dia kuat solat tak? Kuat solat dia. Puasa dia, kuat puasa dia. Sedekah, banyak sedekah dia. Tetapi apa jawapan Nabi SAW? Nabi kata dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Tapi dia solat. Tapi dia puasa. Tapi dia sedekah. Dia terlupa yang ni. Tuan-tuan, cuba kita tengok diri kita. Dahlah solatnya tak banyak, puasanya tak banyak, sedekah tak banyak. Sakiti pula hati jiran. Ada? Kalau duduk di rumah bentuk serata ni, kadang-kadang hutang manajemen tak bayar. Saya pernah jadi macam tu. Disebabkan ada ahli blok yang tak bayar, kita dipotong kemudahan yang sepatutnya dapat pada semua orang. Disebabkan sebahagian orang yang tidak mahu membayar. Kita bayangkan. Tapi kita yang ada sikit-sikit ilmu ni, kita sabarlah. Sabar kita kepada keadaan jiran tu pun salah satu kebaikan kita pada jiran juga. Orang ingat buat kebaikan pada jiran tu macam kita buat baik tak? Kerana jiran ni kalau kita sabar pun kita kena kalau kita sabar dengan keadaan jiran, itu pun termasuk sebenarnya dalam berbakti kepada jiran. Jadi Nabi jawab apa? Nabi kata dia pergi neraka. Kalaulah jiran kita tu dia tahulah hadis ni berat dengan jiran. Lepas tu lelaki tu pula dia ngadu lagi. Dia kata, ya Rasulullah, ada perempuan ni pula, dia kata. Dia ni kan, dia punya puasa dia puasa dia sikit je. Sedekah dia sikit je. Solat dia pun tak banyak. Dia bukan orang yang kuat solat, bukan orang yang rajin puasa sedekah. Lepas tu dia kata, dia sedekah pula, dia kata, dia sedekah tu hanya sepotong keju. Nak katakan bahawa dia ni sikit je sedekah dia. Tak macam perempuan yang pertama tadi. Tuan tahu tak? Lepas tu lelaki tu dia kata apa? Dia kata, wala tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi dia tak sakiti jiran tetangganya dengan lidahnya. Nabi jawab apa? Hiya fil jannah. Dia masuk syurga. Yang ni kelebihan yang kita nak belajar. Kelebihan kita berbaik dengan jiran, tidak menyakiti jiran. Dia termasuk dalam ibadat masuk syurga. Tapi kita bimbang yang ni. Kita bimbang yang ni. Masuk neraka ni sebab jiran. Kita ingat kita dah solat, kita ingat kita dah sedekah, ingat kita dah pergi haji, kita dah pergi umrah berkali-kali. Kita ingat kita lepas semua. Tak ada. Kita ada banyak benda yang Allah akan hisap. Dan kita bimbang, kita sangkut pada dosa kita dengan jiran. Jadi kita fikirkan, ambil maklumat ini untuk kita baiki diri kita. Kita nak nanti di hari akhirat kita pergi bertemu dengan Allah, kita pergi dalam keadaan kita selesai semua perkara. Kita dengan jiran dah selesai, kita dengan orang susah kita dah selesai, dengan orang miskin kita selesai, kita dengan adik-adik kita selesai, kita dengan orang tua kita selesai, kita dengan ibu tunggal yang kita tahu ada termasuk dalam jiran kita selesai, dengan anak-anak yatim kita selesai. Sebab hari akhirat, hari yang Allah akan hitung semua amal-amal kita. Orang lain tak tahu, tapi yang tahu tu adalah Allah.
Sebab tu kena cerita bab-bab seperti ini. Jadi tuan-puan ya, moga-moga kita semua dapat banyak manfaat. Kita baikilah. Mana-mana yang perlu kita baiki, kita cuba sedikit-sedikit minta Allah bimbing kita. Dan ini adalah hadis sahih, hadis riwayat Ahmad dan juga hadis riwayat Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Saya nak kuatkan lagi bab jiran ni, tuan-tuan dan puan ya. Saya nak kuatkan lagi bab jiran ni adalah ni hadis sahih riwayat Tirmizi. Nabi mengatakan sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah orang yang paling baik terhadap jiran. Ini kita sedia maklumlah, kalau kita baik dengan jiran, kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okay, kemudian kita tengok dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengkaitkan jiran ni, Nabi mengkaitkan buat baik pada jiran ni, dia termasuk dalam sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran dia. Kita ingat beriman kepada Allah ni hanya dengan kita percaya Allah tu wujud. Beriman dengan Allah ni kita hanya ingat kena solat saja, kena puasa Ramadan saja. Rupanya tidak. Kalau kita benar-benar beriman dengan Allah, beriman hari akhirat. Kenapa selalu sebut iman hari akhirat? Hari akhirat inilah yang Allah Ta'ala akan tengok kita ni benar-benar beriman atau tidak. Antaranya adalah falyukrim jarahu. Hendaklah dia memuliakan jirannya. Jangan gaduh dengan jiran. Jangan kita bermasam muka dengan jiran. Jelah, kadang-kadang jiran kita ni perangai dia, Ustaz tak tahu, Ustaz jiran saya ni Ustaz. Ya. Kita nak kata nak buat macam mana, dah kita takdir Allah hantar kita jiran seperti itu. Kita tak tahu pun jiran kita seperti itu. Tetapi pada jiran itu ada benda yang sangat-sangat besar pada dia. Okey. Kemudian kita tengok dalam hadis yang lain. Hadis ni pun ya Allah. Waktu saya buat nota ni saya ketak juga tau. Sebab saya sendiri secara peribadi pun saya cakap di sendiri sebenarnya. Kan fikir aku ni pun yang dia sampaikan maklumat pada orang ni pun bukanlah baik sangat pun. Tapi kita cuba dengan kadar yang mampu untuk kita buat baik dengan jiran kita. Yang kadar yang mampu. Kita cuba. Jadi kalau kita baca hadis ni sampai Nabi bersumpah 3 kali lah. Nabi sumpah, Nabi kata wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Soalannya Nabi bersumpah demi Allah dia bukan orang beriman. Dia bukan orang beriman. Demi Allah dia bukan orang beriman. Tuan-tuan, Nabi bersumpah dengan nama Allah ulang pula 3 kali. Para sahabat yang dengar perkara ni, apa dia kata? Para sahabat mengatakan man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nabi kata orang yang jirannya tak selamat daripada kejahatan-kejahatannya. Maksudnya kita buat jahat pada jiran kita. Jiran-jiran kita, faham tak? Maksudnya orang yang jirannya tidak selamat daripada kejahatan-kejahatan diri dia. Terutama pada mulutnya. Begitu juga pada anggota perbuatan dia yang lain. Lepas tu kita kena tahu sensitivity jiran-jiran kita. Tengok macam mana nak buat. Moga-moga kalau kita pergi bertemu dengan Allah, kalau kita meninggal, biar jiran-jiran kata pada kita, oh Hajah ni, sepanjang kami hidup dengan dia selama 20 tahun berjiran dekat sini. Baik sangat dia. Dan senang hati kami. Kami pula lah yang banyak buat masalah kepada Hajah. Tapi Hajah ni sabar je dengan kami. Biar kita lepas dengan jiran. Kita tak nak kita pergi bertemu dengan Allah. Jiran-jiran kita rasa suka kita tak ada. Pada jiran yang baik lah, ukuran kita pada jiran yang baik. Maksudnya begitu. Jangan kita cuba baiki diri kita
supaya kita tak buat sesuatu, tak cakap sesuatu, tak buat tindakan sesuatu yang menyebabkan jiran-jiran kita tak senang dengan kita. Sebab tu kita kena tahu apabila kita hidup dalam berjiran ni, kita kena tahu apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Jangan kita fikir diri sendiri. Kita kena fikir yang ramai. Macam mana nak buat? Pakat fikirkan. Jadi masing-masing kena patuhlah. Semoga kita termasuk dalam orang berbuat baik kepada jiran. Baik, saya sebut hadis ni, moga-moga kita dapat sesuatu. Kita terus pergi kepada satu lagi. Hadis ni juga berat sebenarnya. Sebab kita baca hadis ni, sebab apabila kita belajar kan, kita bukan nak tuju hadis ni dekat orang. Kita nak tuju hadis ni dekat kita. Tuan-tuan yang dengar dengan tuan-tuan yang saya yang nyusun tajuk ni, saya yang tulis tajuk ni tuan-tuan. Saya sendiri ni sebenarnya sangat takut tuan-tuan. Sebab saya menyampaikan, Allah tanya nanti saya dekat hari akhirat. Sebab tu berat untuk menyampaikan kebaikan ni sebenarnya. Jadi apa sabda Nabi SAW? Nabi kata, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawa'iqahu. Siapa yang jirannya tidak selamat daripada kejahatan-kejahatannya, dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Itu yang saya kata tadi tu. Saya bimbang juga tentang saya secara peribadi, saya bimbang. Saya bertemu dengan Allah nanti di hari akhirat. Saya tak lepas masuk syurga. Sebab apa? Sebab saya sangkut dekat bab-bab jiran. Sebab Nabi sebut, tidak akan masuk syurga siapa-siapa yang jirannya tidak selamat daripada kejahatan-kejahatannya. Sebab tu kita kena sensitif. Jangan buat bising, tahu mana jiran yang ada anak kecil. Dan kadang-kadang main muncul sampai tengah malam, kadang-kadang berkaraoke, kadang-kadang berparti, kadang-kadang kena sensitif dalam bab jiran. Jangan. Sekalipun dia non-Muslim, tapi kalau dia itu termasuk jiran, dia termasuk dalam hadis-hadis ini. Tuan-tuan, yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, izinkan saya kongsi satu lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana sabda Nabi SAW, Nabi sebut hadis ni, punya besar kedudukan jiran tu. Nabi kata, Jibril alaihi salam selalu pesan dekat aku, kata Jibril. Dia kata Nabi SAW, Jibril selalu pesan dekat baginda SAW supaya buat baik kepada jiran. Punya selalu cakap, selalu pesan tu, sehingga aku sangka Jibril akan menjadikan jiran aku itu sebagai waris harta aku. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dia apa? Maksudnya, punya pentingnya jiran ni sampai Jibril sebut banyak kali tu buat baik dengan jiran. Selalu Jibril tekankan kepada Nabi SAW. Sampaikan Nabi kata seolah-olah jiran ni dengan Nabi ni umpama dia adalah pewaris dia. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Cuba tu hayati hadis. Pernahkah kita cuba untuk sama-sama kita menjadi jiran yang terbaik? Dahlah kita tak mampu nak tunaikan hak jiran, kita pula pergi menyakiti jiran. Kita pula pergi mengganggu jiran kita. Jadi elakkan, baiki diri, elakkan. Untuk sama-sama kita mudah untuk pergi ke syurga dan kita tidak sangkut dengan mana-mana manusia-manusia yang lain menyebabkan orang lain semua dah masuk syurga. Kita tak diberikan untuk masuk ke dalam syurga disebabkan ada hak-hak orang lain dan kita tidak tunaikan. Baik, kita bimbang, kita tengok kawan kita tu tak rajin pun puasa. Solat pun tak banyak, solat sunat dia. Sedekah pun kadang-kadang sedekah, kadang-kadang tidak. Tapi dia masuk syurga pada kita. Mungkin salah satu sebabnya kerana dia ini orang yang
menjaga hati jiran-jiran. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya nak kongsi satu perkara pada tuan-puan maklumat tentang jiran ya. Tapi tak ada nota tu, saya nak kongsi PDF kejap. Kejap ya. Saya nak tunjuk sikit je pak jiran ni. Saya ada nota pasal jiran tapi ni pendek je lah. Okey, kejap. Saya tunjukkan. Okay. Nampak tak nota tajuk berbakti kepada jiran? Nampak tak Kak? Kita dengar tak suara saya? Boleh kan? Nampak Ustaz. Nampak Memulia nota dan tajuk ni? berbakti. Memulia dan Memulia. berbakti kepada jiran. Ya, ada. Okey, kejap. Nota ni pun saya boleh bagi nanti. Saya sudah ambil dah hadis tadi. Okey, kejap. Saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan perempuan cara-cara nak buat baik pada jiran. Okey. Antara yang diulas oleh Ibn Rajab Al-Hambali tentang bab jiran ini ulama hadis, dia kata famin anwa'il ihsani ilal jar mu'athatuhu inda hajatihi. Antara bentuk-bentuk buat baik kepada jiran ialah prihatin terhadapnya semasa dia memerlukan bantuan. Ini sangat ditekan-tekankan. Okey. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, bukanlah orang itu orang yang beriman sedangkan jiran dia kelaparan, dia itu kenyang. Dia kenyang, tapi jiran dia tu lapar. Nabi kata, orang mukmin bukanlah orang yang kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Berikutnya, sabda Nabi SAW, ini contoh Nabi Nabi bagi contoh kalau nak baik pada jiran. Nabi pernah pesan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi kata, kekasihku Nabi SAW, iaitu Abu Dzar, pernah dipesan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pesan dekat Abu Dzar, kata Nabi SAW, Abu Dzar, apabila kamu masak lauk yang berkuah, banyakkanlah kuahnya. Kemudian lihatlah kepada keluarga jiran kamu, maka lakukanlah kebaikan kepada jiran kamu dengan masakan itu. Jadi ini salah satu cadangan yang Nabi bagi kepada kita. Jadi kalau kita beli makanan, beli lebih ke, masak lebih, bagi kat jiran-jiran kita. Hadis riwayat Muslim, kita tak tahu. Mungkin jiran-jiran kita ini nampak je rumah besar, kereta besar, tapi mungkin dia dah hilang pekerjaan, mungkin dia tak cukup makan, kita tak tahu. Tapi kalau dia tak susah pun, tetapi dia termasuk dalam jiran yang kita buat baik pada dia. Kalau kita tahu alamat jiran lagi senang. Kita boleh buat bentuk online kan, hantar seorang. Okey, kita tengok dekat sini. Saya nak tengok dekat sini. Nabi pernah menghadiah apa tahu kepada jiran dia orang Yahudi. Kita tengok ni dulu. Hadis ni cara lain Nabi buat macam mana nak baik pada jiran. Nabi pernah kata dekat Abu Dzar. Nabi kata, wahai Abu Dzar, idza tabakhta marakatan fa'aqsim ma'aha. Apabila kamu masak lauk yang berkuah, banyakkanlah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan hadiahkanlah kepada jiran-jiran kamu. Ini yang tadilah. Okay, kita tengok kisah Nabi dengan orang Yahudi. Jiran ni orang Yahudi ni. Tapi dia jiran, Nabi buat apa? Kata Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhuma, dia kata, sesungguhnya dia telah memilih seekor kambing. Sahabat ni dia pilih seekor kambing. Lalu dia bertanya sebanyak 3 kali. Maksudnya Nabi SAW lah. Apabila Nabi menyembelih seekor kambing, lalu Nabi tanya sebanyak 3 kali.
Nabi tanya, adakah kamu telah menghadiahkan kepada jiran kita si Yahudi tu? Nabi tanya, kau dah bagi ke sikit dekat orang jiran kita yang Yahudi tu? Nabi ulang 3 kali. Engkau dah bagi ke daging sikit kambing tu kepada orang Yahudi kita yang jadi jiran kita tu? Tuan-tuan, selagi dia jiran, dia Yahudi ke, dia tak Yahudi ke, dia termasuk dalam bab jiran. Lepas tu Nabi pun terangkan kenapa kena bagi daging kambing yang disembelih tu kepada jiran Yahudi. Nabi pun kata, yang hadis yang kita sebut tadi tu, Jibril pernah pesan ke aku selalu supaya buat baik kepada jiran. Okey. Saya nak tengok di sini. Okey, ni saya buat contoh hadis yang Nabi sebut pasal kita halang pada jiran kita. Okey, saya baca kat hadis ni. Nabi kata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi kata, janganlah seseorang kamu menghalang jirannya daripada meletak sebatang kayu pada dindingnya. Faham tak maksudnya? Kita kan kadang-kadang rumah kan jenis tembok kan sebelah-sebelah kan. Kadang-kadang kan jiran nak letak apa? Mungkin nak gantung baju ke, mungkin dia nak letak apa. Itu pun satu perkara juga tu yang kita kadang-kadang sakit hati juga kadang dengan jiran kita kan. Tapi kita ada ilmu ni, kita buat baik, kita berbakti. Moga-moga dia ambil sikit ruang kita tu ke, kan, moga-moga dengan cara kita buat macam tu, Allah Ta'ala bagi kita kelebihan pada jiran-jiran. Okey. Ni sini saya nak sebut tuan-tuan dekat sini. Saya nak kongsi satu benda. Ni Atta. Tabi'in nama Atta Al-Khurasani, dia bagi kita cara-cara nak baik pada jiran. Saya terus bagi terjemah lah. Saya dah terjemah dekat sini. Kata Atta, macam mana cara kamu berbaik kepada jiran, berbakti pada jiran. Dia kata apabila dia minta tolong kepada kamu, kamu tolong dia. Apabila dia hendak berhutang kepada kamu, kamu beri pada dia. Apabila dia menjadi fakir, kamu bantu dia. Apabila dia sakit, kamu lawat dia. Apabila dia dapat kebaikan, kamu ucapkan tahniah kepada dia. Apabila dia ditipu musibah, kamu dorong dia supaya dia bersabar. Itu ucapan takziah tadi. Apabila dia meninggal, kamu iringkan jenazah dia. Janganlah kamu membinakan binaan kamu di atasnya, lalu kamu menghalang angin daripada sampai kepadanya, melainkan dengan izinnya. Ini sampai halus seperti itu. Janganlah kamu menyakitinya dengan bau masakan daripada periuk kamu, melainkan kamu ceduk sedikit daripada masakan itu untuknya. Jika kamu membeli buah-buahan, hadiahkanlah sebahagian kepadanya. Jika kamu tidak mahu menghadiahkan kepadanya, masukkanlah buah-buahan itu ke rumahmu secara rahsia. Janganlah anakmu keluar membawa buah-buahan itu untuk menyebabkan anaknya marah. Kita fahamkan sampai macam tu, tuan-tuan. Kita dah tak mampu nak kongsi makanan tu pada orang lain. Tapi anak-anak jiran tu tengok anak-anak kita makan. Jadi kita kena pesan anak kita. Kita mungkin kita tak perasan. Tapi betapa halusnya para ulama terdahulu dalam mereka menerangkan contoh-contoh hak-hak jiran. Seperti mana kata Atta Al-Khurasani dan banyak lagi lah perkara yang lain. Baik. Saya nak kongsikan semula nota, nanti saya jawab soalannya lepas ni. Mana-mana yang mampu saya jawab. Okey, kita pergi kepada nombor 19. Nombor 19, memelihara anak yatim. Ini kita sedia maklum, tapi saya ingatkan kembali. Anak yatim, yang mana hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, Nabi pernah kata, aku ni Nabi lah, aku dan orang yang menjaga anak yatim di syurga seperti ini. Seperti ini maksudnya apa? Nabi mengisyaratkan dengan 2 jarinya
Nabi nak kata, aku dengan orang yang jaga anak yatim tu seperti dua jari ni. Jari apa? Mula-mula Nabi sebut jari ni. Nabi sebut dengan jari sababah, iaitu jari telunjuk. Wal wusta, dan jari tengah. Lepas tu wa farraja bainahuma, lalu Nabi merengangkan sedikit antara kedua-dua tersebut. Maksudnya Nabi taklah buat rapat sangat, tapi Nabi renggangkan sedikit. Maksudnya Nabi nak kata Nabi dekat nanti dalam syurga dengan orang yang menjaga anak yatim. Okay, kita tengok gambar rajah tangan ni. Ni kalau nak belajar jenis-jenis jari dalam bahasa Arab ni lah. Kalau ibu jari dia panggil ibahamun. Kalau jari telunjuk sababatun. Kalau jari hantu, kita pun tak tahulah orang Melayu kenapa dia panggil jari hantu. Arab dia panggil wusta, jari tengah. Jari manis, ni jari manis ya. Binsarun. Kalau jari kelengking, khinsarun. Kalau jari kelengking dia panggil khinsar. Kalau jari manis, binsar. Kalau jari tengah, wusta. Kalau jari telunjuk, sababah. Kalau ibu jari, ibahamun. Jadi Nabi dia kata macam ni. Nabi kata, aku seolah-olah ini Nabi dengan penjaga anak yatim. Ini Nabi SAW dan jari tengah ni adalah penjaga anak yatim. Dekat tak dia? Nabi tak bawa jari ni dengan jari ni. Jauh. Nabi tak buat jari dengan jari ni. Nabi tak buat jari tunjuk dengan jari ni. Nabi isyaratkan dengan jari di sebelah dia. Sababah dengan wusta. Kita teruskan yang ke-19. Yang ni kita sudah maklum lah. Anak yatim tadi tu dia sama ada darah daging kita ke, ada hubungan kaum kerabat dengan kita ataupun tidak, dia termasuk di dalamnya. Okay. Yang ke-20, kita juga, ini pun kita sedia maklum lah. Saya cuma ulang balik semula, mana tahu kan lama dah kita siapa-siapa yang ada ibu bapa ni kan, maka kita ambil peluang untuk berbakti. Tapi yang tak ada pun ada peluang lagi sebenarnya boleh berbakti. Dia ada cara-cara dia. Seperti doakan ibu bapa tu, tunaikan mana-mana hutang dia dengan Allah yang belum selesai. Ada hutang-hutang dengan manusia diselesaikan. Lepas tu ada satu lagi, kadang-kadang orang kita ni dia terlepas pandang. Apa yang satu tu? Yang satu ni adalah kita kena berbaik-baik dengan siapa-siapa yang mak dan ayah kita pernah berbaik-baik. Kalau ayah kita tu dia ada best friend dia dan best friend dia tu masih hidup lagi, maka kita ambil peluang pergi berbaik dengan best friend ayah. Termasuk juga dengan mak. So kalau kita di kampung, kita ada jiran-jiran yang selalu ziarah ayah, ziarah mak kita, baik dengan mak kita, kita tahu mak kita baik dengan siapa, maka ambillah peluang berbaik-baik, berbakti pada orang yang pernah dekat, pernah kawan, pernah rapat dengan ibu bapa kita. Selalu kalau kita tanya pada orang, lama ke tak balik kampung? Dia kata, lama dah Ustaz tak balik kampung sebab mak ayah dah tak ada. Ramai orang dia dah, sebab mak ayah dia dah tak ada, dia pun tak balik kampung. Tapi pernah tak kita tanya soalan? Kawan ayah mak ada lagi tak kat kampung? Jiran-jiran mak, jiran-jiran ayah yang baik dengan ayah dulu, ada lagi tak kat kampung? Itu yang kita jangan lupa dekat situ. Tambah-tambah lagi, kalau ada pakcik, makcik, adik ayah masih ada, adik mak masih ada, kakak mak masih ada. Yang itu jangan dilupakan. Kalau kita lupa, kita telah seolah-olah kita telah menyakiti mak ayah kita. Tuan-tuan tahu tak? Menyakiti itu bukanlah sakit apa, sebab
dia Nabi SAW sendiri tuan, adalah dia salihin. Ada dalam Riyadhus Salihin. Sekejap ya. Kita pernah dengar tak? Ada dalam Riyadhus Salihin. Sekejap ya. Saya terlupa pula nak kongsikan hadis tu. Hadis. Saya minta sekejap tuan-tuan puan, saya nak cari kan dalil hadis tu dah. Okay, tak apalah, nanti saya kongsikan. Saya ingatlah maksud hadis tu. Hadis tu Nabi dia kalau dia masak-masak, dia ada makan-makan, dia selalu hantar pada seseorang. Selalu. Dia maksudnya dia hantar pada kawan-kawan mak dan ayah dia. Bukan. Dia hantar pada kawan isteri dia. Yang macam Khadijah kan. Nabi selalu hantar pada kawan-kawan kepada isteri tu. Tambah lagi kalau mak ayah. Pernah satu sahabat ni, dia nampak ada seorang lelaki ni. Sahabat ni dia Ibnu Umar. Kata saya, dia ni adalah Ibnu Umar, anak saudara Umar. Dia sedang menaiki kedai ke himar. Saya tak perasan, saya tak ingat tu binatang apa. Tapi ketika dia naik tu tengah panas tau. Orang dulu panas, dia tutup kepala dengan kain. Jadi waktu dia berjalan tu, dia nampak ada seorang lelaki sedang berjalan. Dia jalan kaki, tapi anak saudara Umar dia naik atas kenderaan. Kemudian dia turun daripada kenderaan dia tu, dia ajak lelaki tu tumpang naik dengan dia. Lepas tu dia bagi pula yang bekas yang nak menutup kepala, nak menutup daripada kepanasan tadi. Orang lain pun tanya, dia tu siapa? Kenapa kau buat macam tu? Dia pun jawab. Dia kata, dia ni, bapak dia ni kawan kepada bapak aku. Faham tak maksudnya? Dia ni, bapak dia kawan dengan bapak aku. Itu di antara cara nak berbakti salah satu kepada kedua orang tua kita yang tak ada pergi meninggalkan kita. Kita kena baik-baik dulu. Kalau kita tahu ayah kita ni ada kawan baik dia siapa. Dia antara hikmah dia kenapa tahu? Kenapa kita kena menyambung lagi hubungan baik tu? Kerana apabila kita menyambung hubungan baik dengan kawan ayah kita tadi tu, kawan mak kita tadi tu, kawan dia tu akan ingat pada mak ayah kita. Maka dia akan doakan mak ayah kita. Itu salah satu hikmah dia. Dan mungkin kita tak tahu, mungkin mak ayah kita ada hutang ke dengan kawan bapak kita. Kita tahu betul tak? Jadi kita kena sambung balik tu. Sebab tu kalau mak ayah kita dah tak ada, janganlah kita lupakan orang yang pernah berkawan dengan ayah dan mak kita. Tambah-tambah lagi adik-beradik mak dan ayah kita. Itu cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Tambah-tambah lagi kita tahu waktu ayah kita dia masih hidup, dia pernah jaga siapa. Mungkin dia ada anak angkat dia. Mungkin dia ada keluarga angkat dia. Begitu juga dengan mak kita. Jadi apabila mak ayah kita dah tak ada, kita buat baik kepada ibu dan ayah kita dengan kita pergi semula kepada orang yang pernah ayah kita bantu, yang pernah ayah kita berbaik-baik dengan dia. Yang itu orang buat. Itu kita jangan lupa tu, ada hadis tu yang ditunjukkan sendiri oleh Nabi SAW. So ambil manfaat. Baik, berbakti kepada orang tua ini kita sedia maklum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Ada sahih. Nabi SAW bersabda, orang tua ni adalah sebaik-baik pintu syurga. Ibu bapa adalah sebaik-baik pintu syurga. Dia termasuk ibu lah. Jika engkau mahu sia-siakan pintu itu, atau jika engkau mahu pula jagalah pintu itu. Ini kita kena guna, kita kena gunakan satu tagline. Bapa kita pintu untuk kita ke syurga, mak kita pintu kita ke syurga. Kena nampak kat situ. Jadi siapa-siapa yang ada mak ayah ni manfaatkan. Waktu saya katakan,
kadang-kadang dalam rumah kita, orang dekat dengan kita, itulah dah jalan kita ke syurga, kita terlupa. Sebab Nabi cakap, Nabi kata bapa kamu adalah pintu syurga untuk kamu. Sebaik-baik pintu kau nak pergi ke syurga tu pintu bapa kamu tu, mak kamu tu. Nabi kata au satu ni pintu yang sebaik-baiknya. Kita tahu pintu syurga tu ada banyak laluan, pintu melalui puasa sebagainya, tapi orang tua ni pintu yang terbaik. Lepas tu Nabi kata, terserah kepada engkau nak jaga tak pintu tu baik-baik atau kau nak siakan pintu tu. Maknanya kalau kita dah tak ada ayah kan, kita telah kehilangan pintu yang terbaik nak ke syurga. Apabila kita kehilangan mak kita pula, kita kehilangan satu lagi pintu yang terbaik untuk kita ke syurga. Kalau kita hilang dua-dua dah tak ada, kita kehilangan pintu yang sebaik-baik untuk kita masuk ke dalam syurga. Kita cerita ni, kita sedih bukan kerana mak ayah kita mati semata-mata. Mak ayah kita mati, itu satu benda yang takdir. Kita pun akan mati, anak kita akan mati, mak ayah kita akan mati. Betul tak? Bila-bila je sama ada kita mati dulu ke, orang tua kita mati kemudian ke, itu sudah pasti. Tapi kita bersedih bukan bersedih kerana kematian. Tetapi kita bersedih kerana laluan kita nak ke syurga itu telah tertutup. Bukanlah tertutup tu tak ada ruang lain. Maksudnya adalah kita telah kehilangan pintu yang sebaik-baik nak masuk ke dalam syurga. Kat situ yang menjadi berat bagi kita. Bukan kerana bapa kita meninggal semata-mata. Sebab itu memang, sebab itu kita kena bersedih lah. Sedih lah orang kita dikasih pergi. Tapi yang kita pada sedih apa? Laluan nak pergi ke syurga tu. Laluan nak ke syurga tu, pintu yang paling terbaik ada pada ayah, ada pada mak. Jadi siapa-siapa yang ada salah seorang, siapa-siapa yang ada masih dua, do the best. Kerana itulah pintu yang terbaik. Jaga pintu tu baik-baik. Kalau pintu rumah kita nampak macam dah longgar, kita ketatkan dia. Jaga baik-baik pintu tu. Ini saya bagi peringatan kepada diri saya. Khususnya, lepas tu saya kata, ketika saya buat nota ni, saya nak sampai ni, berat sangat. Sebab apa yang kita baca ni semua kita letak pada diri kita juga. Kan? Tuan-tuan jangan ingat saya ni, apa saya sebut ni, tak, saya pun banyak kelemahan. Saya pun banyak kekurangan. Jadi saya nasihat untuk diri saya sendiri. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian. Hadis yang kita baca ni adalah hadis yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata redha Allah terletak pada kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua ibu bapa. Okey, ini kita pun sudah maklum. Okey, saya nak kongsikan ada satu kisah benar yang berlaku kepada Harithah bin Nu'man. Sahabat Nabi namanya Harithah bin Nu'man. Nabi SAW cerita pada kita, Nabi pernah tahu dia masuk syurga. Lepas tu Nabi pernah dengar dalam syurga tu ada orang baca Quran. Lalu Nabi pun tanya, suara siapa tu yang baca Quran? Maka para malaikat kata, yang baca Quran itu Harithah bin Nu'man. Lalu Nabi SAW bersabda, Harithah ke? Lepas tu Nabi pun kata, Nabi kata demikianlah orang yang berbakti. Demikianlah orang yang berbakti. Maknanya Nabi nak kata, Harithah, rupa-rupanya Harithah tu memang orang yang suka berbakti pada kedua orang tua dia. Memang patut pun dia masuk syurga. Hadis ni. Jadi tetamu yang Allah rahmati sekalian, kita sambung nanti pada amalan yang ke-21 pada minggu depan. InsyaAllah kita sambung nanti pada minggu depan sebab kita pun dah pukul 11. Kita pun tadi 11.30, 11.30 kita dah pukul 11 dah sedar tak sedar. Kita dah sejam dah sampai pukul 11. Memang tak sempat untuk cerita lagi ada beberapa amalan. Tapi saya sebut dulu, boleh baca dulu nota ada kan? Okey. Yang kita akan belajar insyaAllah pada minggu depan hubungan suami isteri. Maksudnya pada isteri itu ada laluan ke syurga,
pada suami itu adalah luahan ke syurga. Okay, kita akan bincang nanti. Kemudian ini pada kita membeli barang ataupun kita menjual barang ataupun pada kita mengutip hutang ataupun kita membayar hutang. Ini kita akan bincang pada amalan yang ke-22. Tuan suka shopping tak? Suka. Boleh dapat kelebihan pada suka shopping. Ya ke Ustaz? Iya. Kalau tuan-tuan dan perempuan orang yang menjual, ada kelebihan sebagai penjual. Nak dapat tak pahala, nanti kita akan bincang pada yang ke-20 minggu depan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-23, kita kasih pada orang lain seperti mana kita sayang kat diri kita. Jangan kita kasih pada diri kita, kita tak peduli hal ehwal orang lain. Nanti kita akan bincang pada amalan 23. Ada lagi tak? Yang ke-24, kita memberi maaf kepada orang lain pun termasuk dalam berbuat baik kepada orang lain. Saya susun sampai 24 je kot. Tapi tak sempat nak habiskan pada pagi ini. Okey, sebelum saya jawab soalan, izinkan saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan tahu kan kelebihan yang ada pada bulan Rejab? Saya rasa semua orang dah tahu. Okay, cuma izinkan saya nak tunjuk sahaja pada tuan-tuan perempuan. Okay, sekejap Okay, sekejap. So, saya izinkan saya menunjukkan. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan boleh buka, tuan-tuan nampak tak saya sedang buka sekarang ni? Apa laman Sesawang Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Nampak Okay. Ya, nampak Ustaz. Okey. Nanti kalau tuan-tuan boleh buka, tuan-tuan boleh print dia artikel ni. Sebab tu saya tak masukkan dalam nota, tuan-tuan boleh print, kita tengok tajuk dia, kelebihan bulan Syaban. Ya, kelebihan bulan Syaban. Tekan je. Pejabat Mufti dia akan keluar. Okey. Kelebihan bulan Syaban, saya besarkan sikit dia punya, tak boleh pasal dia bukan ni. Okey, cuma sekejap. Izinkan saya untuk dia bukan ni. Okey. Sekejap ya. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, kelebihan dia apa? Okey, kelebihan bulan Syaban, dia adalah bulan yang diangkat amalan-amalan kepada Allah. Bulan Syaban adalah merupakan bulan amal-amal yang kita buat sebelum ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana bulan Syaban ni bulan yang diangkat amalan-amalan yang kita buat kepada Allah, maknanya bulan Syaban ni merupakan bulan yang setahun sekali Allah mengangkat amalan kita, maka pada bulan Syaban lah. Okey. Maka pada bulan Syaban ni bulan diangkat amalan-amalan. Maka kata Nabi, ketika amalan aku nak diangkat kepada Allah, aku suka kalau waktu itu aku dalam keadaan sedang berpuasa. Sebab tu berdasarkan hadis ni, Nabi banyak dia berpuasa pada bulan Syaban. Dan Nabi kata bulan Syaban ni bulan yang mana manusia sering lalai akan dia, iaitu bulan yang berada di antara Rejab dan Ramadan. Okey, ingat bulan Syaban bulan yang Allah angkat amalan kita. Jadi perbanyakkan buat amal. Hadis ni hadis riwayat An-Nasa'i, dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Okey, cuma isunya macam mana nak puasa? Adakah boleh puasa penuh? Okey. Adakah kita boleh puasa macam mana? Okey, kita tengok dekat sini ringkasan dia. Okey, kesimpulan dia setelah melihat dua pendapat. Dua pendapat ni maksudnya ada pendapat ulama kata boleh puasa penuh tu tapi tidak dijadikan setiap tahun. Ada para ulama kata yang kedua, puasa bulan Ramadan tu tak boleh buat penuh. Dikatakan Nabi puasa penuh menunjukkan kepada seolah-olah banyak. Jadi kalau banyak Nabi berpuasa
dalam bulan itu dia seolah seperti kata nampak seperti penuh, tapi bukan masuk penuh, tapi merujuk kepada banyak. Maka Jabatan Mufti Wilayah, mereka setelah melihat dua pendapat tersebut, mereka kata apa? Maka kami cenderung untuk mengatakan bahawa pendapat yang kedua adalah lebih tepat, iaitu yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh pada bulan Sya'ban, melainkan Nabi akan puasa penuh pada bulan Ramadan. Kemudian dikuatkan dengan hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan bahawa wala siyama syahran kamilan ghaira Ramadan, dan tidak berpuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebulan penuh melainkan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu jawapan dia. Jadi kalau siapa nak puasa penuh, kalau ikut pendapat pertama kata boleh, tapi bukan dijadikan setiap tahun. Pendapat kedua kata tak boleh puasa penuh. Banyak tak apa. Jadi dalam seperti saya paparkan pada artikel ni, memilih kepada pendapat, Jabatan Mufti memilih pendapat tidak berpuasa penuh di bulan Syaban. Wallahu ta'ala alam. Itulah sedikit sebanyak kelebihan yang ada pada bulan Syaban. Ada banyak soalan yang orang tanya sekejap. Okey. Okey, kejap. Soalan yang pasal jiran ni, kalau jiran dia tak nak tegur kita, dia tak bermasam muka atau gaduh, tapi dia tak nak tegur siapa dan tak nak senyum dengan jiran tetangga dia, buat hal aja. Kalau yang macam ni, perbuatan yang macam ni, kalau boleh menyebabkan menyakiti hati jiran, dia termasuklah. Dia macam dia tak nak senyum, dia ingat bukanlah tak nak senyum tu dia sombong, tak, tapi kalau ada karakter dia, sifat-sifat dia seperti nampak ada sifat yang kurang menyenangkan. Sebab tu kita baca sebelum ni, akhlak yang mulia tu antaranya adalah senyum ketika bertemu dengan saudara. Jadi kalau ada mana-mana pada tindakan kita, pada mimik muka kita yang menyebabkan orang sakit hati, kita kena ubah. Okey. Kemudian tadi tanya soalan yang sama. Dia buat tak tahu je, bila bersisih dia macam tak nak pandang. Okey. Tuan-tuan, salah satu daripada cara berbakti kepada jiran, kalau jiran ni kita dah tegur dia, bagi salam, dia tak nak jawab, apa semua-semua, itu dia dengan Allah. Kita dah lepas dari sudut kita nak berbaik dengan jiran. Tapi kalau jiran memberikan reaksi yang negatif, jiran pula tidak mahu bertegur sapa dengan kita, itu dia dengan Allah. Kita dari sudut nak baik dengan jiran supaya kita boleh tahu hal ehwal jiran, maka kita dah, moga-moga kita dah lepaslah tanggungjawab kita nak berbaik-baik kepada jiran. Bahkan berbaik kepada jiran itu juga termasuk dengan kita bersabar dengan kerana jiran kita. Wallahu ta'ala alam. Tapi dalam masa yang sama, kita doa pada Allah. Bangun salat malam, doa pada Allah. Ya Allah, Engkau lembutkanlah hati jiran aku sekian dan sekian. Kita doa pada dia dalam keadaan kita berdiam-diam. Sebab doa kita mustajab. Ingat tak kita pernah belajar doa mustajab? Doa kita mendoakan saudara kita dalam keadaan secara diam-diam. Doa pada Allah supaya Allah beri kita jiran-jiran yang baik. Allah buka pintu hati jiran kita untuk mudah mendengar nasihat dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita dah sampai di sini. Jadi kita sambung insya-Allah pada minggu depan dengan pertanyaan yang lain. Kita sambung pada minggu depan pada amalan yang berikutnya. Okey, saya serahkan pada Kak Mazidah. Saya ada sedikit membuat pengumuman ni, Ustaz. Sebagaimana yang sebagaimana Ustaz ada sebut,
yang nombor 15, menjamu orang lain berbuka puasa. Jadi kami Persatuan Wanita Islam Prihatin memang kita akan mengumpul dana pada setiap tahun di bulan Ramadan untuk kita infakkan makanan kepada mereka, terutama yang golongan asnaf. Jadi nanti saya akan hantarkan soft copy of our poster dan juga kita punya account number kepada jemaah-jemaah yang dermawan yang ingin bersama-sama kami untuk menyumbangkan yalah apa-apa yang kami perlukan. Sekian ya, itu saja. Memang pada setiap tahun kami ada dua kali kami akan mengumpul dana. Pertama bulan Ramadan dan kedua pada kurban. Korban, ibadat korban. Ya, ibadat korban. Itulah setiap tahun 2 kali kami mengumpulkan dana. Itu sahaja Ustaz ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang ingin bersama-sama kami. Itu sahaja Ustaz. Okey, jazakumullahu khairan kepada Persatuan Wanita Islam Prihatin di atas penganjuran majlis ilmu kita pada pagi ini. Semoga Allah sentiasa memberikan rahmat, memberikan keberkatan kepada apa saja, kepada pengurusan, kepada apa saja pekerjaan yang nak dilakukan. Semoga Allah sentiasa mempermudahkan. Begitu juga kepada tuan-tuan dan perempuan yang sering kali mengikuti pengisian kita pada Saban Minggu. Saya juga ucapkan jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Mohon maaf atas salah silap, terkasar bahasa, terlepas cakap dan sebagainya. Kalau ada mana-mana teguran yang nak disampaikan, ada mana-mana penambahbaikan, saya sangat alu-alukan dari pihak tuan-tuan dan perempuan. Saya juga banyak benda saya kena belajar. Ya, saya juga kena banyak benda yang perlu saya baiki. Jadi kau dapati ada mana-mana yang ada perbuatan saya yang tidak selari dengan apa yang saya sampaikan, tolong tegur saya. Ya, insya-Allah kita sama-sama baiki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.